Selamat pagi, kita akan belajar tajuk baru bab 13, Theorem Pythagoras. Okey, Theorem Pythagoras. Okey. Objektif kita yang pertama adalah mengenal pasti dan mendefinisikan hipotenus bagi sebuah segitiga bersudut tegak, menentukan hubungan antara sisi segitiga bersudut tegak, seterusnya menerangkan Theorem Pythagoras merujuk kepada hubungan tersebut, menentukan panjang sisi yang tidak diketahui bagi sebuah segitiga bersudut tegak, dan juga yang kedua, gabungan bentuk geometri. Yang keempat, menyelesaikan masalah yang melibatkan Theorem Pythagoras. Okey, apakah hipotenus? Kita sudah sekali diketahui saiz screen monitor sebuah komputer ialah 19 inci, 21 inci dan 24 inci dan sebagainya. Saiz ini diukur mengikut panjang penjuru monitor itu. Apakah hubungan saiz ini dengan panjang dan lebar screen monitor? Okey. So, setiap kali kita jumpa hipotenus mesti ada segitiga macam screen monitor. Okay, hasil daripada aktiviti penolakan satu dalam teks, didapati bahawa sisi yang terpanjang dalam sebuah segitiga bersudut tegak ialah sisi yang sentiasa bertangan dengan sudut tegak. Sisi terpanjang yang bertangan dengan sudut tegak itu disebut hipotenus. Macam inilah. Okay, sisi bersudut tegak. Mari bincang. Okay. Contoh macam ni. Okay, 95 darjah. Okay, ini A. A inilah adalah hipotenus. Okay. Yang ini bukan hipotenus. Hipotenus adalah bertentangan dengan bersudut tegak di sini. Okey, contoh. Setiap yang berikut kenal pasti hipotenus. Jadi, kalau nampak sudut tegak ini, dia mesti bertentangan. Jadi, AC adalah hipotenus. Sisi bertangan dengan sudut tegak. Contoh yang ini, kalau sini S di bawah ni, kalau R sini adalah bawah ni. Jadi, PR ialah hipotenus bagi segitiga PSR. PQ ialah hipotenus dalam segitiga PRQ. Apakah hubungan antara sisi segitiga bersudut tegak? Ini ya, sudut. Okay, ini R, ini P, ini Q. Jadi di sini adalah bersudut tegak. Okay, jadi luas R adalah luas P tambah luas Q. AC, ini AC. Kuasa 2 sama dengan AB. Kuasa 2 tambah BC. Kuasa 2. Hubungan ini disebut sebagai Theorem Pythagoras. Mesti ada kuasa 2. Okay. Lagi berikut nyatakan hubungan antara panjang sisi segitiga bersudut tegak yang diberi. Okay. Jadi kamu kena pasti mana hipotenus. Jadi hipotenus ini adalah PR. Jadi jawapan dia PR kuasa 2 sama dengan QR kuasa 2 tambah PQ kuasa 2. Okay. Kalau B, ini adalah C adalah hipotenus. Jadi C kuasa 2 sama dengan A kuasa 2 tambah B kuasa 2. Okay, bagaimanakah anda menentukan panjang sisi yang tidak diketahui bagi suatu sisi segitiga bersudut tegak? Theorem Pythagoras boleh digunakan untuk menentukan panjang sisi yang tidak diketahui dalam satu segitiga bersudut tegak jika panjang dua sisi yang lain diberi. Okay, contohnya, kalau di sini diberi 12, 16, kita kena cari X. Jadi, dengan formula tadi, X kuasa 2 sama dengan 12 kuasa 2 tambah 16 kuasa 2. Jadi, kamu kena kira darab ini 2 kali 144 tambah 256 sama dengan 400. Yang ini simbol punca kuasa 2 boleh dapat dalam kalkulator. Jadi, kamu tekan punca kuasa 2 darab 400 sama dengan 200. Jadi, kalau sini 24, sini 26, sini X. Okay, hipotenus kita adalah 26. Jadi, kita tulis sini 26 kuasa 2 sama dengan X kuasa 2 tambah 24. Tapi, X tak boleh tolak, boleh tambah dengan 24 kan. Jadi kamu kena letak X di depan. 26 ini kuasa 2 tolak 24. Jadi 676 tolak 576 jadi 100. Jadi 100 punca kuasa 2 jadi dapat 10. Okay. Hitung panjang PQ dalam setiap rajah yang berikut. Okay. Contoh. Sini adalah hipotenus PR. Kalau di sini PQ. Jadi kita akan cari PR dulu. PR 3 kuasa 2 tambah 4 kuasa 2, 9 tambah 16 jadi 25. Kalau PQ kuasa 2 sama dengan PR kuasa 2 tambah RQ kuasa 2 iaitu 25 tambah 12 kuasa 2. 25 kita dapat dari di sini. Kita mesti cari yang masalah dulu. Okay? Jadi 25 tambah 12 kuasa 2 jadi 169. Jadi PQ adalah 169 punca kuasa 2 adalah 13. Okay, seterusnya soalan B. Okay, di sini masalah kita SQ.
baru kita dapat cari PQ. Okey, kita cari SQ dulu ataupun QS. Okay, QS. 6 kuasa 2 tambah 8 kuasa 2, 36 tambah 64, 100. Jadi, PS tadi di sini adalah 15. Jadi, QS kuasa 2 tambah PQ kuasa 2. Jadi, PQ kita cari masalah dia. PS kuasa 2 tolak QS. Jadi, 15 kuasa 2 tolak 100. Yang ini darab kuasa 2 jadi 125. Okey. Butuhkan kalkulator saja. Okay, jadi dapat PQ 125 akan jadi 11.18 cm. Okay. Pastikan dua tempat perpuluhan. Kalau dia panjang dalam kalkulator, bundarkan. Okay, bagaimana anda menyelesaikan masalah? Okay. Adakah tangga ini dapat mencapai tingkat yang terbakar? Tolong. Manakah Pythagoras? Kita perlu dia tolong. Seorang ahli bomba menaiki tangga yang menyelamatkan seorang kanak-kanak yang terperangkap di tingkat 3 yang terbakar seperti yang ditunjukkan dalam rajah di sebelah. Kedudukan tingkat itu dari tanah mengufuk ialah 6 meter. Kaki tangga dari dinding bangunan 4.5 meter. Berapakah panjang tangga itu? Kita belajar macam inilah. Okey. Kita kena pasti. Okey, jarak tingkat 3 dari tanah mengufuk 6 meter. Jarak kaki tangga dari bangunan 4.5 meter. Cari panjang tangga itu. Jadi, lukis sebuah segitiga bersudut tegak PQR untuk mewakili maklumat yang diberikan. Guna teori Pythagoras. Okey, macam inilah. Bila kamu dah faham ayatnya, kamu lukis gunakan segitiga. Jadi ini adalah 6, ini 4.5. Jadi PR kuasa 2 sama dengan PQ kuasa 2 tambah QR kuasa 2. 4.5 kuasa 2 tambah 6 kuasa 2. 20.25 tambah 36. Jadi 56.25. Jadi kalau dapat PR versi punca kuasa, jadi dapat 7.5 meter. Maka panjang tangga ialah 7.5 meter. Jadi, kita buat kesimpulan 7.5 bersamaan 56.25. Kalau 4.5 kuasa 2 tambah 6 kuasa 2 pun sama 56.25. Okey, contoh 5. Dalam bahagian sebelah, PVRQ ialah RUTS ialah segi 4 sama. Hitung perimeter seluruh rajah itu. Okey, ini kira menyelesaikan masalah lah. Okay, di sini, masalah kita UV. Okey, UV. ST pun ada juga. Okey. So, sebab dia minta perimeter. Perimeter adalah semua sisi kat luar ni. Jadi, kita kena carilah satu per satu. Okay. Sebab dua ini adalah segi 4 sama. Jadi, sini adalah 12. Okay, sini pun 12. Sini adalah 16. Jadi, kita cari UV saja. Okay, UV sama dengan VR kuasa 2 tambah RU kuasa 2. 12 kuasa 2 tambah 16 kuasa 2. Jadi, 400. Jadi, UV jadi 400. Punca kuasa 2 jadi 20. Jadi perimeter keseluruhan rajah kamu tambah semua. Dia akan jadi 20 tambah 16 tambah 16. Tambah 16 tambah 12. Jadi 104 cm. Okey, sekarang kita masuk yang kedua. Iaitu akas teorem Pythagoras. Okey, objektifnya adalah menentukan sama ada suatu segitiga adalah segitiga bersudut tegak. Dan memberi justifikasi berdasarkan akas teorem Pythagoras. Yang kedua, menyelesaikan masalah yang melibatkan akas teorem Pythagoras. Okay. Bagaimanakah anda menentukan suatu segitiga adalah segitiga bersudut tegak? Okay. Sekarang kita tentukanlah adakah betul ataupun tidak. Okay. Jika C kuasa 2 kurang daripada A kuasa 2 tambah B kuasa 2, maka sudut bilangan dengan sisi C adalah sudut tirus. Jika C kuasa 2 lebih tinggi A kuasa 2 tambah B kuasa 2, maka sudut bilangan dengan sisi C adalah sudut cakar. Jadi, C kuasa 2 mesti bersamaan. A kuasa 2 tambah B kuasa 2, maka sudut bentangan dengan sudut C ialah sudut tegak. Jadi, kalau nak tahu dia akas teorem Pythagoras, dia mesti bersamaan kiri dan kanan. Okey. Jadi, akas teorem Pythagoras menyatakan bahawa C kuasa 2 sama dengan A kuasa 2 tambah B kuasa 2, maka sudut bentangan dengan sisi C adalah sudut tegak. Okey, contoh kat cermin. Kita kira lah. Kita kena kira kalau kita nak tahu dia sudut tegak ataupun bukan. Maksudnya, kita kira dari sini. Contohlah kamu ambil 24 dengan 7. Sebab kita nak tahu adakah betul 25 kan? Ini terpanjang 25. Jadi 25 kuasa 2 sama dengan 635. 24 kuasa 2 tambah 7 kuasa 2 sama dengan 576 tambah 49. Jadi sama juga 625. Jadi sama kan? Bila sama, jadi maksudnya DEF ialah segitiga bersudut tegak. Okay, kalau B sisi panjang dia 20. Jadi 20 kuasa 2 adalah 400. 18 kuasa 2 tambah 12 kuasa 2 sama dengan 324 tambah 144.
68. Maka STU bukan segitiga bersudut tegak sebab tak sama. Atas itu 400, bawah dia 460. Okey, bagaimanakah anda menyelesaikan masalah? Okay. Contoh di sini. Okey, kita lihat banyak sisi di sini. Okey, diberi 20 cm, 21 cm, 29 cm. Memuaskan adalah, ini adalah segitiga bersudut tegak. Iaitu C kuasa 2 tambah A kuasa 2 tambah B kuasa 2. Maka PQS sama dengan 90. PQS. Di sini sudut dia 90. Okay, sekarang kita cari baki di sini dekat Q. Iaitu SQR. 360 tolak 90 tolak 155. Jadi 115 darjah. 19 darjah di sini. Dapat kita cari X. Dapat. Kita tolak. Kalau segitiga adalah 180. 180 tolak 115 tolak 28 dapat 37. Okey, contoh seterusnya, sila diberi 3 batang straw untuk membentuk sebuah rangkai yang berbentuk segitiga bersudut tegak. Panjang straw itu masing-masing ialah 15 cm, 20 cm, 25 cm. Adakah dia membentuk rangkai yang berbentuk segitiga bersudut tegak? Jadi kita cari yang terpanjang, 25. Jadi 15 kuasa 2 tambah 20, kuasa 2 sama dengan 225 tambah 400, 625. Yang terpanjang tadi 25 kuasa 2 pun sama 625. Maka 15 kuasa 2 tambah 20 kuasa 2 sama dengan 25 kuasa 2. Jadi sila dapat membentuk rangkai berbentuk segitiga bersudut tegak. Kena ada 7 bukti kalau soalan macam ni. Okey. Ini adalah rumusan, kamu baca sendiri. Okey. Itu saja untuk hari ini. Terima kasih. Bye-bye.